الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب يسر ولا تعسر، رب أتمم بخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي. أما بعد. Muslimin, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Seperti yang kita sama-sama maklum dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, dua buah masjid yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 1 surah Al-Isra', iaitu Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa, iaitu dua perantara, dua perhentian di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala menaiki Burak, yang mana perjalanan yang jauh itu, yang mengambil masa yang sepatutnya begitu panjang, hanya berlaku dalam satu malam sahaja. Dan masjid menjadi sebagai transit, yang mana ketika itu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kedua-dua masjid ini di bawah kekuasaan bukan Islam. Tetapi setelah sahaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, lebih kurang 2 tahun selepas dari peristiwa Isra' Mi'raj itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Dan masjid yang pertama yang dibina oleh Nabi adalah Masjid Quba, dan seterusnya Masjid Nabawi. Dan sejak daripada itu tumbuhlah masjid-masjid, beberapa masjid, sehinggalah akhirnya dibebaskan Masjidil Haram pada tahun 8 Hijrah. Ini melihatkan kepada kita bahawa peranan masjid terhadap Islam ini terlalu besar dan kehormatannya terlalu tinggi. Kerana itu ada satu riwayat menyebut, al-masajid buyutul muttaqin wa qad dhamina Allahu liman kanat buyutuhumul masajid birrawhi warrah wal jawaz ala sirat wan najat minan nar ila ridwanir rabbi tabaraka wa ta'ala. Yang maknanya masjid-masjid itu adalah sebagai rumah orang yang bertakwa, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi orang-orang yang masjid itu bagaikan rumahnya, iaitu dengan kelapangan hati dan kesenangan, kepuasan serta mudah untuk menyeberangi titian sirat, dan selamat dari api neraka, dan segera menuju pada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat bahawa kedudukan masjid ini terlalu tinggi, yang mana telah meninggikan orang-orang yang
bertakwa, yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya nak ucap tahniah banyak kepada tuan-tuan yang suka untuk memakmurkan masjid, terutamanya Masjid Shah Alam ini, masjid kita, Masjid Sultan Salahuddin. Saya ucap terima kasih banyak dan tahniah kerana usaha yang dilakukan oleh tuan-tuan merupakan satu usaha yang sangat diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sebenarnya kelebihan-kelebihan kalau kiranya kita jadikan masjid itu sebagai satu tempat yang utama kepada kita. Al-Hakim bin Umair dia pernah berkata, jadilah kamu di dunia ini sebagai tetamu, dan jadikanlah masjid sebagai rumahmu, dan ajarkanlah atau biasakanlah hatimu untuk khusyuk, lunak, untuk berkasih sayang. Banyak-banyaklah bertafakur dan menangis, dan jangan sampai kamu diganggu oleh hawa nafsu. Jadi ini kata sahabat yang mana memberikan kepada kita satu panduan bahawa masjid hendaklah kita jadikan salah satu tempat utama setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita menjalankan ibadah-ibadah yang tertentu. Kalau kita tengok ada satu yang dibawa oleh Imam Al-Auza'i, dia berkata, khamsun kana alaihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ina lahu bi ihsan. Ada 5 perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh para sahabat, disambung oleh para tabi'in, tabi'in, tak ditinggalkan. Apa dia 5 perkara itu? Yang pertama, luzumul jama'ati, iaitu melazimkan diri untuk solat berjamaah di masjid. Yang kedua, wattiba'us sunnati, iaitu mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, mereka sentiasa mengikut. Nabi SAW tak ada, tapi Nabi tinggalkan satu ikutan yang mereka ni sentiasa menjaga perkara itu. Yang pertama tadi, lazim ataupun sentiasa mengerjakan solat berjamaah. Yang kedua, mengikuti segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau hari Jumaat ini kita nak ceritakan banyaklah sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam kehidupan kita ni banyaklah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sunnah Rasulullah ni ditegakkan. Kemudian yang ketiga, wa imaratul masjid, dan memakmurkan masjid. Bukan sekadar kita datang untuk solat berjamaah saja, tapi kita makmurkan masjid dengan kita menghadirkan diri atau kita sendiri mengadakan program-program dan sebagainya. Kerana masjid di zaman Rasulullah SAW adalah bukan saja tempat untuk mengerjakan ibadah solat, tetapi merupakan tempat dimakmurkan dengan program-program yang memberi manfaat kepada masyarakat, kepada seluruh umat Islam. Jadi pusat pengajian, jadi pusat untuk bersosial, jadi pusat untuk maknanya perbincangan, mesyuarat. Jadi pernah juga dijadikan untuk tempat mengadakan latihan-latihan yang tertentu bagi peringkat kanak-kanak, bagi peringkat remaja dan dewasa. Jadi inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat dan juga tabi'in, salafus salih, dan kita sebenarnya mestilah mengikut juga bagaimana yang dijalankan oleh Rasulullah, bagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW, memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat, wa tilawatul Quran, dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran. Ini amalannya Rasulullah SAW. Para sahabat dalam satu minggu khatam sekali, 7 hari sekali khatam, ada yang 3 hari sekali khatam, sebulan 2-3 kali khatam. Itulah amalan yang dilakukan, yang mengikut kepada amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima,
wal jihadu fi sabilillah. Yang tak ditinggalkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in, para tabi'in adalah berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad dengan apa? Yaitu dengan bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dengan harta kita, dengan jiwa kita, untuk kita serahkan fi sabilillah. Kalau kita tengok para sahabat seperti Sayyidina Umar, misalnya menghabiskan hartanya fi sabilillah, separuh daripada hartanya, 50% hartanya fi sabilillah. Begitu juga dengan Sayyidina Osman, begitu juga dengan contohnya Abdurrahman Al-Auf, mereka memberikan sepenuhnya perhatian dan juga sokongan dari segi keuangan, kerana Allah SWT rezekikan mereka itu adalah mereka yang mempunyai harta. Kita juga kena ikut jejak ni. Jangan katakan sahabat ni Rasulullah SAW sendiri sentiasa menginfakkan hartanya fi sabilillah. Setakat ni kalau kita tengok dalam masyarakat kita ataupun diri kita sendiri, sejauh mana kita mempunyai jihad yang sebegini. Kadang-kadang tabung jalan depan mata pun berat nak keluar duit. Berat. Tengok pula kocek, Allah, tak ada pula duit RM1. Intai-intai tengok RM50. Tak apalah, tak jadi bersedekah. Sedangkan kalau kita tengok, kalau kita nak bandingkan dengan Sayyidina Umar lah, katakan Sayyidina Umar tu 50%. Kalau gaji kita katakanlah sebulan, gaji kita katakanlah RM10,000, contoh. Minta maaf lah yang lebih. RM10,000 katakanlah. RM10,000 kalau 50% berapa? RM5,000 sebulan. Tak sampai. Berapa kita keluar? Adakah RM1,000? Kalau RM1,000 maknanya kita keluar 10%. Kalau RM1, berapa? 0, berapa peratus tu? Cuba kita fikirkan. Jadi ini sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepatutnya banyak duit, banyak siri peperangan. Kalau kita tengok peperangan harta ghanimah itu ada bahagiannya untuk Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW bukan orang yang menyimpan duit, bahkan berhutang lagi. Berhutang bukan berhutang berpoya-poya, tidak, kerana membantu orang lain. Sehinggalah ke akhir kehidupan Nabi SAW, sebelum melelapkan matanya kembali ke rahmat Allah SWT dalam keadaan tidak meninggalkan satu sen pun, tidak meninggalkan apa pun daripada hartanya, melainkan benda-benda biasalah. Itu yang orang simpan, ketik kuku Nabi lah, selipan Nabi lah, itulah harta. Itu harta biasa je tu. Kan? Dah tak ada harta. Rumah pun jadi kubur, jadi makamnya Nabi SAW. Nabi tak tinggalkan istana. Ada istana di Mekah satu, tak ada. Ada istana satu di Syam, ada istana, tak ada. Nabi SAW itulah rumahnya satu saja di Madinah, yang hari ini bukan istana tetapi masjid, iaitu Masjid Nabawi. Di situlah rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan macam Firaun tinggalkan piramid. Berapa banyak piramid. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir sampai ke Sudan sana, beratur di sepanjang-panjang Laut Merah tu. Pergi ke Luxor, Aswan, bermacam-macam piramid yang besar sekali. Itulah di Gaza, di di Kairah sana. Besarlah itu. Kalau kita pergi sana pun, nak masuk pun tuan-tuan, bukan ada pun mamia ini pun dah tak ada dah, dibawa ke museum yang lain di Tahrir. Nak masuk pula naik ke atas tuan-tuan, naik ke atas, turun pula ke bawah. Tak payahlah, saya sekali je naik. Tuan-tuan tak payah pergi pun tak apa, tak ada faedah pun. Baik kita pergi masjid. Kalau di Mesir sana ada masjid, Masjid Imam Syafi'i, Masjid Husain, Masjid Al-Azhar. Kita boleh tengok bagaimana kejayaan Imam Salahuddin Al-Ayyubi. Tengok bagaimana yang ada di kesannya, yang ada boleh kita lihat di beberapa tempat, qala'ah, yang sebagai macam-macam tanda kehebatan pemerintahan Islam. Itu lebih hebat lagi. Tapi bila orang pergi ke Mesir ni confuse. Nak Firaun ke, nak tengok yang kejayaan
pemerintahan Islam. Jadi akhirnya pergi Firaun tengok perempuan gelik di Sungai Nil.